Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya hari ini Cikgu Badrul dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6, Unit 3, Aneka Sukan di bawah tajuk Hantarjaya. Hantarjaya, murid-murid akan belajar jenis-jenis hantaran dalam sukan tangan sebagai contoh bola jaring dan bola baling. Standard pembelajaran 1.6.1 Menghantar bola kepada rakan yang diadang oleh pemain lawan. 1.6.2 Menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan. Untuk rujukan murid-murid boleh buka buku teks pendidikan jasmani muka surat 15 dan 16. Teknik dan kemahiran asas dalam hantaran. Jenis hantaran yang pertama ialah hantaran aras bahu, yang kedua hantaran atas kepala, yang ketiga hantaran lob, yang keempat hantaran paras dada, yang kelima hantaran sisi, yang keenam hantaran lantun sebelah tangan, dan yang terakhir ialah hantaran lantun dua belah tangan. Baik, hantaran yang pertama ialah hantaran aras bahu. Hantaran aras bahu dilakukan dengan sebelah tangan. Hantaran ini bertujuan untuk membuat hantaran laju dan tepat pada jarak yang jauh. Murid-murid boleh tengok gambar rajah yang saya sediakan tu. Teknik melakukan hantaran aras bahu ialah kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, pegang bola pada aras bahu dengan sebelah tangan, bola mengiring ke sisi, bawa bola ke belakang, angkat tumit kaki belakang dan tolak bola ke hadapan dengan bantuan bahu, siku, pergelangan tangan dan jari. Hantaran yang kedua ialah hantaran atas kepala. Hantaran atas kepala dilakukan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Hantaran ini digunakan untuk melambung bola tanpa dapat dicapai oleh pemain lawan. Murid-murid boleh tengok gambar rajah yang telah disediakan. Baik, teknik melakukan hantaran atas kepala ialah kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, pegang bola dengan kedua-dua belah tangan, tinggi di atas kepala, lentikkan badan ke belakang sedikit, bengkokkan siku dan bawa bola ke hadapan. Sambil itu tolak bola ke hadapan dengan meluruskan tangan. Baik, hantaran seterusnya ialah hantaran aras dada. Hantaran aras dada dilakukan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Tujuan melakukan hantaran aras dada adalah untuk membuat hantaran cepat dan tepat pada jarak yang dekat. Okey. Teknik menghantar hantaran aras dada ini ialah satu kaki di hadapan, tolak bola menggunakan kedua-dua belah tangan, ekstensi tangan selepas menghantar bola, pergelangan tangan harus dilentik semasa fasa ikut lajak bagi memastikan bola itu tepat kepada rakan sendiri. Seterusnya, hantaran sisi. Hantaran sisi dilakukan untuk membuat hantaran cepat menggunakan sebelah tangan atau kedua-dua belah tangan. Baik, hantaran sisi dilakukan dengan kedudukan yang bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, bengkokkan sedikit lutut hadapan, bawa bola dengan kedua-dua belah tangan ke belakang,
luruskan kaki hadapan dan bongkokkan lutut belakang. Sambil itu, ayunkan tangan ke hadapan dan tolak bola ke sasaran. Baik, hantaran sisi ini dilakukan bagi mempercepatkan dan mengelirukan pemain lawan. Baik, hantaran yang terakhir ialah hantaran lantun. Hantaran lantun ini mempunyai dua. Hantaran lantun sebelah tangan dan hantaran lantun dua belah tangan. Hantaran lantun digunakan apabila pemain lawan terlalu hampir atau terlalu ramai pemain berhampiran. Hantaran lantun ini bagi mengelirukan pihak lawan, bagi membaca hantaran-hantaran yang kita akan lakukan. Baik, teknik melakukan hantaran lantun ialah kedudukan bersedia berdiri dengan sebelah kaki di hadapan, pegang bola dengan kedua-dua tangan dan bawa bola ke aras pinggang, pindahkan berat badan ke kaki hadapan, luruskan tangan dan tolak bola rendah dengan kuat. Baik, cikgu ada sediakan video-video jenis hantaran bagi memahami dan memudahkan murid-murid faham tentang jenis-jenis hantaran. Pertama, hantaran aras dada. Hantaran aras dada boleh dilakukan dengan menggunakan sebelah atau kedua belah tangan semasa pemain dalam keadaan bergerak atau dalam keadaan statik ataupun bergol. Terdapat 5 teknik melakukan hantaran aras dada. Pertama, kedudukan bersedia. Kedua, berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Ketiga, pegang bola dengan kedua belah tangan hampir ke dada. Yang keempat, kaki ke belakang melangkah ke arah hantaran, sambil itu luruskan tangan dan tolak bola dengan pergelangan tangan dan ibu jari ke sasaran paras dada. Dan yang terakhir, ikut lajak. Ini merupakan contoh-contoh yang boleh dilihat dengan jelas, di mana kaki belakang melangkah ke arah hantaran, sambil itu luruskan tangan anda dan tolak bola dengan pergelangan tangan dan ibu jari ke sasaran pada aras dada. Teknik hantaran yang kedua, hantaran aras bahu. Hantaran aras bahu dilakukan dengan sebelah tangan. Hantaran ini bertujuan untuk membuat hantaran laju dan tepat pada jarak jauh. Terdapat 6 teknik melakukan hantaran aras bahu. Yang pertama, kedudukan bersedia, berdiri dengan sebelah kaki di hadapan. Yang kedua, pegang bola pada aras bahu dengan sebelah tangan. Yang ketiga, badan mengiring ke sisi, bawa bola ke belakang. Yang keempat, angkat tumit kaki belakang. Yang kelima, tolak bola ke hadapan dengan bantuan bahu, siku, pergelangan dan juga jari-jari. Dan yang terakhir, ikut lajak. Teknik hantaran yang ketiga, hantaran atas kepala. Hantaran atas kepala dilakukan dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Hantaran ini digunakan untuk melambungkan bola tanpa dapat dicapai oleh pemain lawan. Terdapat 6 teknik. Pertama, kedudukan bersedia. Kedua, berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Ketiga, pegang bola dengan kedua belah tangan tinggi di atas kepala. Keempat, landingkan badan ke belakang sedikit. Kelima, bengkokkan siku dan bawa bola ke hadapan kepala. Sambil itu tolak bola ke hadapan dengan meluruskan tangan. Dan terakhir, ikut lajak.
Teknik hantaran yang keempat adalah hantaran lantun. Hantaran lantun digunakan apabila pemain lawan terlalu hampir atau terlalu ramai pemain berhampiran. Terdapat 5 teknik melakukan hantaran lantunan. Pertama, kedudukan bersedia. Berdiri dengan sebelah kaki ke hadapan. Yang kedua, pegang bola dengan kedua belah tangan dan bawa bola ke atas pinggang. Yang ketiga, pindahkan berat badan ke kaki hadapan. Yang keempat, luruskan tangan dan tolak bola rendah dengan kuat. Dan yang terakhir, ikut lajak. Ini adalah contoh yang dapat dilihat dengan jelas di mana pegang bola dengan kedua tangan dan bawa bola ke aras pinggang. Seterusnya, pindahkan berat badan ke kaki hadapan, luruskan tangan dan tolak bola rendah dengan kuat. Baik, murid-murid telah melihat video-video contoh yang tadi. Apabila melakukan hantaran yang baik, hantaran yang tepat pada ruang yang betul, dapat memudahkan rakan-rakan kita untuk menerima bola dengan baik. Jika melakukan hantaran yang tidak betul, akan menyebabkan bola akan dirampas oleh pemain lawan. Selain itu, murid-murid perlu bijak memilih hantaran yang sesuai mengikut keadaan rakan. Situasi dalam permainan berubah-ubah. Jadi, murid-murid perlu bijak memilih hantaran mana yang perlu kita buat. Jika kita membuat kesilapan, bola itu akan dirampas oleh pemain lawan, menyebabkan kita kerugian dalam permainan itu. Baik, tugasan PDPR untuk hari ini ialah murid-murid perlu senaraikan jenis hantaran dalam bentuk peta bui dan selesaikan modul yang telah cikgu sediakan. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih daripada Cikgu Badrul. Assalamualaikum.